Baik. Di hadapan saya sekarang di KCTV anda kita boleh dapat lihat ukiran buah-buahan Ya, betul. Sungguh cantik, ada lambang merdeka dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya dan Ridwan agak terpisah seketika sebab kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan kejayaan College Community Cenderuh Perak ataupun lebih dikenali sebagai KKCP secara ringkasnya pada pagi ini di pertandingan Battle of the Chef 2022. Mereka berjaya merangkul satu kategori yang cukup mengagumkan sebenarnya kerana ini adalah pertandingan di peringkat antarabangsa juga mendapat pengiktirafan World Chef Association WASC. Jadi kita perkenalkan dua tetamu di studio pada pagi ini untuk kita bercakap sikit sebanyak berkenaan kejayaan KKCP ini. Selamat pagi diucapkan kepada Haji Mio Sharifuddin Haji Mio Syukri selaku pengarah College Community Cenderuh Perak. Juga kami bawakan pensyarah utama program kulineri KKCP sendiri iaitu Khairul Ashikin Abdullah Suhaimi. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, kita mulakan dengan Haji Mio terlebih dahulu lah ya, selaku pengarah College Community Cenderuh Perak ini. Pengenalan terlebih dahulu untuk penonton pagi Malaysia berkenaan dengan KKCP ini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada College Community Cenderuh, Kuala Kangsar Perak. Salah satu college community daripada 106 college community di Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Jadi di Perak kita ada 13 college community dan salah satunya College Community Cenderuh. Dan di College Community Cenderuh ni kita ada antaranya khusus kulineri, khusus operasi perhotelan, khusus seni visual kreatif dan khusus CJ Teknologi Elektrik. Tapi di KKCP ni utamanya adakah fakulti kulineri? Untuk KKCP sebab kita special sikit, kita ada diploma in culinary. Okey. Diploma in culinary arts. Jadi itulah pengkhususan yang diberikan untuk KKCP ini. Jadi sehingga ke tahap ini mereka berjaya mencipta kejayaan di pertandingan Battle of the Chef. Jadi Puan Syukri boleh kongsikan berkenaan dengan pertandingan ini. Okey, sebenarnya untuk Battle of the Chef 2022 ini adalah pertandingan di peringkat antarabangsa lah. Dia pertandingan ini biasanya dia akan jalankan 2 tahun sekali, tapi dia akan berlangsung di Penang di bawah Penang Chef Association dan mendapat pengiktirafan WASC lah macam tadi yang kita dah tahu tadi. Okey, untuk KKCP kali ini yang paling saya rasa paling hebatnya sebabnya kita berjaya merangkul award yang Penang Governor tu. Maksudnya kita adalah juara keseluruhan kali inilah. Di samping itu juga kita ada bawa pulang lagi 6 award tambahan. Keseluruhannya dengan kalau kita ikutkan untuk tim kita kali ini, pasukan kita kali ini, kita daripada 23 kategori kita masuk. 9 untuk kategori fruit and vegetable carving, ukiran buah-buahan seperti yang kita tengok tadi. Dan selebihnya adalah kategori hot cooking, kita ada kategori display. Dan untuk semua-semuanya tu, kita yang terlibat hari itu kita ada 5 pensyarah dan 11 pelajar. Wow, okey. Tapi secara keseluruhannya ada berapa kategori yang dipertandingkan sebenarnya? Okey, kalau untuk kategori itu dia secara khususnya sekali sekarang ni kita ada hot cooking. Maksudnya dia ada kategori yang maksudnya kita kena masak di situ, hot cooking. Okay. Kemudian hot cooking ni pun dia ada pelbagai kategori lah. Dia ada kategori untuk kategori berpasukan, kemudian dia ada kategori individu. Kemudian untuk kategori lain dia ada kategori pastry. Kita masuk semua. Pastry, kemudian kategori food display, kemudian kategori artistry. Yang artistry inilah macam kita nampak food carving tu. Itu. So daripada semua tu yang kita masuk tu, alhamdulillah kita berjayalah merangkul Penang Governor Award ni. Okey, untuk Haji Mio sendiri, apabila pelajar-pelajar daripada KKCP berjaya merangkul kejuaraan dalam kategori-kategori yang sememangnya mendapat perhatian daripada peserta untuk pertandingan Battle of the Chef ini, apakah pengertian apabila piala-piala ini dibawa pulang ke KKCP? Ya, terima kasih Puan Su. Sebenarnya bila piala-piala ini dibawa pulang ke College Community Cenderuh, kita telah membuktikan bahawa knowledge yang kita bagi kepada pelajar ni telah dapat di-apply, telah dapat diaplikasi, dan yang mana secara tak langsung sebenarnya kita mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dan maknanya pelajar-pelajar kita ni memang setanding lah, sebaris dengan pelajar-pelajar di peringkat antarabangsa yang lain. Jadi kita nampak di situ value yang mana pelajar-pelajar ini akan mudahlah untuk
mencari pekerjaan pada masa akan datang. Ya. Kualiti graduan yang lahir daripada College Community Cenderawasih kan, sebab kita tak nak ada orang kata stigma daripada di luar sana kan. Anak-anak masuk College Community tak ada kerjaya. Tengok ni menang pertandingan di peringkat antarabangsa. Siapa sangka yang sebelum ni mungkin berebut untuk hantar anak-anak untuk mendapatkan pengajian diploma, ijazah kan. Ke College Community pun juga mendapat penghidupan seperti ini. Puan Syakir, bagaimana dari sudut latihan untuk para pelajar ini? Untuk latihan ni sebenarnya untuk Battle of the Chef kali ni kita ada sedikit cabaran. Sebabnya bila kita sebut tentang pandemik COVID tu, satu pasukan kita sebenarnya yang pensyarah ni, yang maksudnya kita trainer, kita jurulatih, kita kena. So bila kita kena ni seminggu, maksudnya 2 minggu sebelum competition, sebelum pertandingan. Jadi untuk selepas habis waktu kuarantin, bila kita dah check kita dah negatif semua, baru kita start training. So all out lah. All out tu maksudnya kita kena tetap bahagikan waktu kerja kita di college. Kita tak boleh abaikan waktu kerja hakiki. So lepas pukul 5 petang tu baru kita start training. 5 petang tu sehingga 12.30 malam, 2 pagi. Malam? Ya. Masak je lah. Masak. Maksudnya kita masak, kita rasa kan. Jadi kita kena dapatkan betul-betul rasa yang patut dapat tu. Dan kemudian untuk pelajar yang ukiran buah pun, dia kena ukir, kemudian dia nak kena try, dia nak kena buat dia punya props. Jadi kalau macam hujung minggu pun terpaksa dikorbankan lah. Itu pengorbanan terpaksa buat untuk masuk ke pertandingan. Sebabnya sebelum ni pelajar-pelajar kita pun, sebab sebelum waktu pandemik kita dah biasa ke mendapat pendedahan di luar negara. Kita dah biasa ke Bangkok, ke Bali semua kan. So untuk kali ni kita excited sebabnya dah lama kita tak masuk pertandingan. So bila dah ada balik Battle of the Chef ni, jadi kita memang bagi sepenuh tumpuan lah. Sebab kita memang fokus kita dah awal-awal lagi, tim kita nak bawa balik Penang Governor Trophy ni. Alhamdulillah kita bersaing sengit daripada mana? Kalau persaingan sengit tu, saya nak kata pada mana tu susah. Sebab semua sebenarnya ada peluang sama rata. Sebabnya sama hebat. Tapi mungkin daripada segi bila kita tengok untuk pertandingan ni, strategi masing-masing lah. Macam mana kita nak fokuskan. Kalau macam kita tahu kekuatan kita kat sini, kita fokus macam mana. Tu saya tengok itu daripada segi strategi masing-masing. Tapi semua tim saya rasa yang masuk, semua dia buat persediaan secukupnya dan semua sama hebat. Okey, kita nak tahu respon daripada peserta-peserta itu. Jom kita bersama dengan Ridwan. Silakan. Antara pesertanya, kita ada Adib Amran yang tengah mengukir betik sekarang. Bahasa biasa mengukir lah. Dan juga kita ada juga Anas Ibrahim yang merupakan kedua-duanya adalah pelajar Diploma in Culinary Arts. Okey, sekarang apa yang anda sedang lakukan sekarang? Kalau anda boleh tengoklah dekat kamera kan, boleh zoom kan. Saya nak pegang boleh sekejap boleh tak? Boleh. Dia punya seni mengukir itu sangat-sangat halus. Saya pun tak tahulah kalau saya belajar ni boleh buat ke tak sehalus ini yang dilakukan oleh Adib ni. Adib dah berapa lama dalam Diploma Culinary Arts? Saya bermula daripada CJ di College Community Cenderawasih juga. Lepas tu saya tamat je CJ. Saya terus sambung diploma di situ juga. Ni tahun ke berapa dah ni? Yang ni dah nak habis dah. Saya sekarang tengah praktikal. Tengah praktikal lah. Jadi ini yang telah pun tim anda menang pada baru-baru inilah. Adib sekarang itu buat itu carrot Itu carrot. Itu tengah lakukan untuk buat bunga ros. Kalau Anas menang kategori apa hari tu? Kategori saya best artist untuk fruit carving lah. Best artist untuk carving. Fruit carving yang mana satu? Yang mana satu saya pun tak tahu. Semua sama. Tapi salah satulah di sini. Ini apa? Ini trofi apa? Itu trofi keseluruhan. Keseluruhan. Okey, Adib pula menang apa? Saya untuk individu saya mendapat gold dan untuk team silver dan untuk complete artist untuk kali ni lecturer bagi Anas. Okey, bezalah. Jadi setiap buah ni mungkin dia ada cabaran-cabaran tertentu lah. Sebab kalau kita tengok kat sana ada melon, ada carrot, ada radish, ada tembikai. Jadi apakah perbezaan bila anda mengukir setiap buah itu? Dari segi kesukarannya bagaimana? Yang pertamanya warna. First kita tengok kalau untuk setup ni kita tengok warna dia. Warna mesti berlainan lah untuk kita dapat timbulkan dia. Nampak naik seri kan. Dan untuk dia banyak jenis kalau ukiran ni. Satunya bunga. Lepas tu kita boleh lekatkan muka, tekuk muka orang. Dan kalau kamera boleh zoom kat
yang kuning, bukan kuning, oren tu adalah carrot sebenarnya, labat merah. Itu adalah replika kepada Tugu Negara. Wow, ini dihasilkan oleh tim anda lah. Yes. Anda sebagai best artist kan, apa yang anda lakukan apa yang anda hasilkan pada ketika itu? Nak dapatkan best artist, nak compete untuk best artist, kita kena seorang tu kena ada masuk tiga kategori. Dan setiap kategori tu dia kena ada result yang tinggi lah untuk dapatkan best artist. Waktu tu ukir buah apa? Macam-macam lah. Macam-macam Dia forward pertandingan macam mana sebenarnya? Pertandingan ni dia bagi masa. Dia ada kategori dia, ada team untuk team, untuk individu dan display. Dan dia akan bagi masa. Selalunya dia untuk fruit carving ni dia lebih kepada kesukaran untuk ukir. Kesukaran untuk ukir. Okeylah. Sekarang kalau kita boleh zoom kamera, kita nak tengok Adib sekarang mengukir. Kita kalau boleh zoom. Okey, sekarang dia tengah buat. Ini nak buat apa? Kelopak bunga ke apa? Ini kelopak bunga. Antara yang ni pun hampir siap dah. Dia ada apa? Antara yang last lah. Biasanya kalau kita potong ni, kita boleh untuk buat satu last kelopak. Ni cuma masa cabut tu kita kena hati-hati. Sebab dia kalau nak saya tak hati-hati. Okey. Satu lagi kita cabut satu lagi Kita nak buat kelopak bunga. Dia panggil kelopak bunga. Ni untuk kalau kita nak buat next kelopak ni, kena potong elok okey. Dia bagi sama besar untuk dapatkan dia punya bentuk bunga ni sama. Dia tak boleh main tarik je, nanti putih. Kalau matur dia tak boleh bercakap waktu buat. Confirm tak jadi. Okey, sebab awak dah pro untuk hasilkan betik berbunga yang cukup halus seni berapa lama ni? Yang ni kalau first belajar dulu 2 jam lebih 3 jam ada ke untuk dapatkan ini. Sekarang satu ni dalam 25 minit. 25 minit? Lebih kurang. Ini 25 minit show. Ada berani? Cuma kalau kita mungkin show nak belajar pegang pisau saja. Dah ambil masa sejam ni show. Macam mana? Betul. Okey, betul lah tu Ridwan tak dinafikan. Bukan nak cakap kita tak masuk dapur, masuk. Cuma je nak mengukir tu, itu seni tau. Nak pegang pisau tu cara lain, bukan macam ni. Dia macam ni, dia angkat kan, tercocok, bahaya. Jadi kena belajar lah. Kalau dia 2 jam, kita tak tahu Ridwan mungkin lebih 2 jam lah kan. Okey. Sebab tu mereka ambil daripada CJ. Betul lah, kena ambil CJ kan. Okey, kita nak kembali bersama dengan Syam je kan. Apa jadi dengan replika-replika ni nanti? Okey, untuk replika ni, replika yang maksudnya yang tengah diukir ni. Ataupun yang mana-mana lah dah habis urusan pertandingan. Kalau macam kita urusan pertandingan, biasanya selalunya kalau macam yang kita display tu, kita akan lepas ni kita terus buang lah sebab kita tak boleh buat apa dah. Sebab bila kita dah expose kepada ni tercemar, kita tak boleh buat apa. Tapi kalau macam kita tengok, kalau yang kita macam tengah training tu, biasanya kita tak bazirkan. Kita akan training dua-dua belah. Contohnya kalau kata yang tembikai tu, kita akan buang sebelah ni, kita akan training di belakangnya. Kita akan buat latihan. So kita tak bazirkan buah lah. Kalau katakan tak boleh pakai tu, ataupun kadang-kadang tu kita buat juga jus. Potong tu buat jus lah. Bilas buat jus. Yelah, tak membazir kan? Kita tak bazir, kita tak boleh bazir. Kemudian bila kita pergi kepada pertandingan, kita tak boleh nak simpan lama sebab dia dah tercemar lah untuk dia yang display. Yelah, buah banyak-banyak tu nanti kan orang kata nak kita nak dapatkan benda lain, nanti benda lain pula yang terbuang kan. Kena kritik pula nanti kat media sosial. Sekarang bukan boleh kan? Betul kan. Okey, satu lagi Haji Mio, kalau boleh kongsikan bila apabila dapat melahirkan graduan-graduan yang orang kata berkaliber seperti ini, mempunyai seni dan juga berjaya mengharumkan nama KKCP sendiri kan, apa sebenarnya antara inspirasi daripada Tuan Haji Mio sendiri untuk pelajar-pelajar yang berada dalam bidang kulineri khususnya? Okey, Puan Su, terima kasih. Sebenarnya Puan Su, kita sendiri sebenarnya moto kita adalah we create champion. Jadi di Kolej Komuniti Cenderung ni memang kita menggalakkan pelajar-pelajar ni, kita bagi expose dia dekat aktiviti-aktiviti luar. Dan saya selain daripada itu menggalakkan dia orang ni supaya mendekatkan diri dengan industri. Sebab dia orang ni kena ikut keperluan semasa industri supaya dia sentiasa boleh orang kata ada value added dekat dia orang ni. Jadi
kita di Kolej Komiti Jenderal ni memang kita bagi sokongan sepenuhnya lah kepada pelajar. Betul. Jadi hasilnya kita dapat saksikan hari inilah ya. Mereka berjaya membawa pulang trofi daripada pertandingan Battle of the Chef ni, mendapat pengiktirafan wax sekali. Ya, betul. Jadi kalau pergi kerja interview mana-mana pun mereka boleh masukkan dalam resume mereka. Ya. Senang dapat kerja, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik lah untuk adik-adik ni semua ya. Terima kasih kepada Haji Mio, terima kasih kepada Puan Syikir dan juga Adib dan juga Anas di ujung sana bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kejayaan Kolej Komuniti Cenderoh di Battle of the Chef 2022. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap, soalan last. Boleh makan buah tak boleh lah lepas ni kan? Dia tengok kepada keadaan. Kalau macam ni sekejap duduk kat luar, boleh makan. Okey, terima kasih juga kepada anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi kita masih lagi menyambut hari kemerdekaan semalam, tahun yang ke-65, 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi semarakkan rasa cinta kita kepada Malaysia. Di sana tu ada Tugu Negara. Ya. Ni ada lambang keluarga Malaysia ni. Sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan ada logo dan juga tema yang diukir di tembikai ni. Okey, terima kasih Adib dengan anda bersama kita dan juga terima kasih pada penonton Selamat Pagi Malaysia bersama kita seawal jam 8 pagi tadi. Semoga semua perkongsian kita dapat memberi manfaat untuk anda. Ya, dan juga insya-Allah besok kita jumpa lagi. Kami dalam Selamat Pagi Malaysia ucapkan terima kasih kepada anda. Saya Ridwan dan juga saya Syuhaida Arifin, sehingga kita berjumpa lagi. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah pagi kepada pemimpin, kepada rakyat.